Indeks harga pengguna IHP bulan ke bulan bagi bulan Julai 2023 menunjukkan penurunan 0.2%. Ia didorong oleh penurunan harga bukan makanan 0.4%. Manakala harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.6%. Penurunan bulan ke bulan bagi harga bukan makanan adalah disumbangkan oleh pakaian dan kasut 7.4%. Rekreasi dan kebudayaan 0.5% dan perhiasan perkakasan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 0.4%. Manakala peningkatan bagi harga makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan jus 5.9%, ikan dan makanan laut 0.8% dan susu, produk tenusu dan telur 0.5%. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP menunjukkan peningkatan 0.1% berbanding dengan bulan Julai 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan 1.9% pada harga makanan dan minuman ringan. Manakala harga bukan makanan pula menunjukkan penurunan 0.4%. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga minuman ringan dan jus 8.1%, susu, produk tenusu dan telur 4.7% dan beras dan bijirin 4%. Walau bagaimanapun, peningkatan tahun ke tahun diimbangi oleh penurunan harga bukan makanan, terutamanya bagi perhubungan 3.1%, khususnya perkhidmatan telefon dan telefaks. Pengangkutan 2.4% disebabkan oleh penurunan harga tiket penerbangan dan harga kereta, dan pakaian dan kasut 2.3% disumbangkan oleh penurunan harga pakaian. Laporan penuh IHP bagi bulan Julai 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC dan Majlis Keselamatan Siber Emiriah Arab Bersatu baru-baru ini menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi mengukuhkan komitmen dan kerjasama ke arah kemajuan dalam keselamatan siber. Penandatanganan tersebut diadakan sebagai acara sampingan kepada Minggu Keselamatan Siber Serantau di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu. Penandatanganan itu menyerlahkan komitmen kedua-dua negara untuk memupuk persekitaran siber yang selamat dan berdaya tahan. Sempena menyokong sambutan World Tourism Day, Green Brunei dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengendalikan program berdudun ke arah mengenali pelbagai perusahaan tempatan. Program diadakan di Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung, Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. Antara yang dilawati perusahaan sangkar ikan terapung Suriname Enterprise yang diusahakan oleh Awang Haji Zaini bin Haji Awang Damit di perairan kampung Sungai Bunga. Program Hiwar Kerjaya atau Bicara Kerjaya diharap menjadi platform dan membuka ruang kepada rabitah antarabangsa alumni Al-Azhar Asy-Syarif Brunei Darussalam agar dapat bekerjasama dengan badan-badan organisasi bukan kerajaan NGO dalam menangani bersama cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah dan kompetitif. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa program Hiwar Kerjaya bersama rabitah berkenaan di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa. Program diisikan dengan sesi taklimat melibatkan 4 panel terdiri daripada para alumni Al-Azhar yang memiliki kerjaya dalam pelbagai bidang. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Malaysia menganjurkan pertandingan produk inovasi 2023. Dengan tema memacu inovasi dan penyelidikan ke arah kemampanan agroteknologi, pertandingan diadakan bersempena dengan Festival Antarabangsa Agroteknologi 2023.
Pertandingan Produk Inovasi 2023 merupakan platform bagi para pelajar dan penyelidik untuk mencipta produk inovatif yang mampu memberikan impak kepada masyarakat dan industri makanan tempatan serta agroteknologi. 6 kategori dipertandingkan iaitu agroteknologi, aquakultur, hortikultur, teknologi makanan, teknologi hijau dan bioteknologi. Konvensyen Perdagangan Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina BEDCON 23 akan diadakan pada 25 hingga 29 Oktober 2023 di Dewan Berdex Jerudong. Majlis penandatanganan rasmi diadakan baru-baru ini antara Majlis Perniagaan BIMPIAGA BEBC bersama 5 organisasi yang akan memainkan peranan penting dalam mencapai objektif BEDCON 23. 5 organisasi yang terlibat ialah Syarikat Pelabuhan Muara, NBT Brunei Sendirian Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, Unified National Network Sendirian Berhad dan Brunei Press. Simeo Voktek dengan kerjasama Temasek Foundation International dan Institut Perkhidmatan Pendidikan Teknikal mengadakan bengkel pasca Singapura mengenai peningkatan kemahiran dalam pengurusan hotel dan industri 4.0, pengurusan perhubungan pelanggan dalam industri perhotelan selama 2 hari. Antara yang menyertai sekolah-sekolah menengah Kementerian Pendidikan, Simeo Voktek, Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan dihasilkan oleh Koperasi Ladang Komunal Kelompok Baka Kampung Junjungan Berhad. Beroperasi pada tahun 2000, Koperasi Ladang mempunyai 128 pengusaha yang terdiri daripada penduduk Kampung Junjungan sendiri. Ladang berkeluasan 75 hektar ini dikendalikan oleh Awang Haji Tamam bin Haji Timbang, pengurus Koperasi Ladang Komunal Kelompok Baka Kampung Junjungan Berhad. Pada peringkat awal, penanaman ladang kelompok ini semuanya ditanam oleh buah-buahan limau manis dan limau madu. Jadi pada masa itu hasil buah limau pada peringkat awal adalah sangat memberangsangkan, di mana data yang saya perolehi pada masa itu tahun 2012 62.000 kilo, 2013 20.000 kilo, kemudian tahun 2014 meningkat sebanyak 103.000 kilo. Dan sehinggalah akhirnya hasil itu menurun. Hasil buah limau ini disebabkan oleh serangan-serangan penyakit lah. Masa itu ada virus yang menyerang buah limau ini. Selain memfokuskan pada satu jenis tanaman, Koperasi Ladang Komunal Kelompok Baka Kampung Junjungan Berhad juga menghasilkan tanaman kontan, iaitu jenis tanam-tanaman yang boleh menghasilkan produk dalam masa yang singkat di samping untuk mempelbagaikan penghasilan pengeluaran tanaman. Pasaran alhamdulillah setakat ini kalau buah-buahan memang mudah sedikit. Dan ada juga yang mengantar-antar ke pasar-pasar borong dan ke gerai-gerai tempatan. Dan ada juga pemborong-pemborong yang datang kemari mengambil buah-buahan, hasil-hasil buah-buahan tersebut untuk dipasarkan dan dijual, mungkin juga di supermarket atau di mana-mana premis lah yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Menurut pengurus koperasi, pelbagai cabaran dan pengalaman telah dihadapinya dalam menguruskan ladang yang sudah dikendalikan lebih 20 tahun. Kalau bercakap tentang cabaran ini, memang banyaklah di mana-mana pun. Apa saja usaha atau bisnes memang banyak cabaran. Kalau peladang ini antara cabarannya ialah terutama musuh-musuh serangga tu, termasuk juga binatang-binatang dan juga cuaca.
Pada belia di luar sana, sektor pertanian merupakan salah satu ruang bagi memasarkan hasil dan produk mereka sama ada kecil atau besar. Di samping menambahkan ilmu kemahiran dalam tanam tanaman dan memberi peluang lumayan sekiranya diusahakan secara serius dan berskala besar. Bagaimana seorang jurugambar profesional menceburkan diri dalam perusahaan sehingga mampu menyara kehidupan keluarga. Awang Haji Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Yusof mula terlibat dalam pembuatan kuih muih Melayu untuk mengisi masa lapang pada tahun 2015. Namun bermula tahun 2018, minatnya dalam bidang tersebut semakin mendalam dan membuat keputusan untuk menceburkan diri dalam perniagaan kuih muih Melayu yang dihasilkannya. Mula-mula inda pulang saya membuatlah, melihat saja. Tapi sudah membuat, jadikan barang yang hasil. Jadi hasil, bilanya hasil itu puas terdiri. Rupanya macam mana rupanya. Memang adalah keistimewaan itu. Kalau kita ni membuat sesuatu barang, bila ia jadi, mesti kita ni happy happy, kepuasan diri. Kalau lain kepuasan diri itu, bila orang makan merasa nyaman. Mengikut peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang ada, media sosial turut dijadikan platform untuk menjalankan perniagaannya. Tidak hanya membuat dan menjual kuih muih Melayu, Awang Haji Muhammad Syukri turut mengadakan kelas-kelas pembuatan kuih muih Melayu untuk menarik lebih ramai pembuatnya dalam kalangan belia. Skill membuat kuih Melayu ni is not easy, bukan senang, susah. Pasal dia berkukus and then mesti banyak passion. Jadi bukan saja wanita dapat passion, lelaki pun ada passion juga in terms of kuih Melayu ni. Alhamdulillah macam ia boleh mengembangkanlah profit itu, indah bergantung sama kerajaan. Bukan untuk memecah stereotip terhadap tanggapan pembuat kuih muih Melayu di kalangan wanita. Namun penglibatan Awang Haji Muhammad Syukri dalam bidang ini bertujuan meneruskan legasi pembuatan kuih muih Melayu agar tidak hilang di telan zaman.